Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sedang menonton sekarang ni. Boleh tak tolong komen kat bawah tu, jelas tak suara saya, Ustazah punya audio. Tunggu pihak masjid ni belum ada lagi. Akmal dah ada ke di talian? Akmal boleh tolong komen kat sini. Jelas tak suara Ustazah? Video macam mana? Audio? Untuk sebelum saya mulakan kuliah ringkas kuliah Zuhur yang telah ditaklifkan oleh pihak masjid. Waalaikumsalam Tuan Nazir, Ustaz Saifullah Wanada, ahlan. Akmal, okey Akmal ya, suara Ustazah jelas, visual pun okey ke? Baik, yang saya raikan Tuan Nazir kita, Dr. Saifullah, Jawatan Kuasa Masjid Al-Azhar Quiz. Terima kasih sekali lagi kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan kuliah Zuhur pada Ramadan yang ke-18 ya, insya-Allah pada hari ini. Dan okey, jelas video saya. Baik. Samping tu bolehlah siapa yang telah menonton sekarang ini untuk tekan butang share, kongsikan kepada Facebook masing-masing ataupun Facebook group masing-masing supaya perkongsian kita pada hari ini dapat disebarluaskan ya, dapat dikembangkan lagi, bertepatan pula dengan kita semalam baru sahaja menyambut satu peristiwa yang besar dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Hamdan, Ustaz Muhammad Firdaus ya. Tolonglah tekan butang share, buatkan watch party untuk kita sama-sama sampai sebarluaskan kepada semua grup yang ada ya. Kalau kita ada, Tuan Haji ada grup masjid mana-mana Facebook, bolehlah tekan share kepada grup masjid di mana-mana supaya kuliah saya ini dengan asbab ditekan share itu, tuan-tuan semua dapat pahala menyampaikan ilmu ini kepada rakan-rakan lain yang juga mungkin dapat mengambil sedikit sebanyak pengajaran ataupun menambah ilmu daripada kuliah saya yang tidak seberapalah ya pada tengah hari ini. Baik, Alhamdulillah saya hari ini diberikan tanggungjawab lah ya, ataupun satu tajuk yang sebenarnya 2-3 hari lepas lah, ataupun sebenarnya semalam merupakan kemuncak kepada perbahasan mengenai kisah penurunan Al-Quran ataupun nuzul Al-Quran. Ada setengah negeri hari ini bercuti. Saya tak tahulah negeri mana sebab kita duduk cuti memang duduk kat rumah je kan. Tak pergi mana-mana pun. Jadi sambil-sambil tu mungkin ada jawatan kuasa masjid dalam ni. Boleh-bolehlah kita promotekan kuis kan. Semalam pun kita ada Al-Fadilah Al-Ustazah Asma pun telah pun memberikan kuliah beliau dan alhamdulillah tontonan yang sangat, viewers yang sangat ramai ya. Yang mana kita boleh kembang luaskan lagi ilmu-ilmu ini dan berkongsi dengan para asatizah yang hebat-hebat di luar sana. Terima kasih Tuan Haji Hamdan ya, dan share, alhamdulillah moga mendapat asbab pahala yang berterusan kerana menekan butang share. Satu jari ni je pun boleh dapat pahala banyak. Sebab apa? Kita duk tekan butang share. Okey, alhamdulillah. Jadi topik kita pada hari ini ialah kisah penurunan Al-Quran. Okey, saya sebenarnya Ustazah secara peribadi telah pun berada dalam bidang Quran ini sejak daripada universiti lagi lah, di peringkat degree tu dah memang dia punya terima kasih Ansa ya, share, dah memang penghususannya tu, minatnya, kecenderungannya itu mengkaji Al-Quran. Dan bertepatan dengan tajuk pada hari ini pun sebenarnya telah ada dalam satu bab dalam modul ataupun dalam buku teks yang saya tulis bersama dengan sahabat-sahabat di jabatan berkaitan dengan kitab ulum Quran. Dalam kitab ulum Quran ini ada satu bab yang ditulis iaitu bab nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran. Dan penurunan Al-Quran ini sepatutnya memang kita bincangkan daripada bab yang awal dalam mengenali Al-Quran. Bila kita nak kenal Al-Quran ini ya, kita kena tahu dulu sejarahnya ya, penurunannya, di antaranya ialah penurunan Al-Quran ini. Di penurunan Al-Quran ini antara perkara yang kita kena tahu, sebab apa? Bila kita nak baca Al-Quran tu, selain daripada kita nak tadabbur, nak tafsirkan ayat-ayatnya, kita juga kena tahu sejarah ataupun bagaimana Al-Quran ini diturunkan ya, bagaimana juga ianya berbeza daripada kitab-kitab yang lain. Okey.
So kalau kita tengok kat sini, sekejap ya, Ustazah nak share link ni kepada grup-grup ni, sebab tadi dia baru je buat grup link ni. Ustazah boleh share dengan kawan-kawan lah, ya, sebab sebelah ni kita ada geng-geng kita yang lain kan. Sebab tadi duk kata kita ni boleh share, Ustazah pun nak share juga, kan. Sebab kadang-kadang kita ni dah tengah hari ni, tak perasan kita punya kuliah ni bersama dengan kuliah-kuliah yang lain tak. Okey, Ustazah pun nak share sekejap, minta maaf. Okey, kepada beberapa grup kan. Okey, so nuzul Quran ini kita kena tahu, ya, sambil-sambil tu boleh tolong komen sikit-sikit kan apa yang Ustazah cakapkan ni, supaya adalah sedikit catatan, nota yang kita buat sepanjang kita dengar ni saja kan. Baik, nuzul Quran ini, kalau kita tengok perkataannya sendiri menunjukkan proses yang berlaku. Ya, ada proses yang berlaku. Nuzul Al-Quran. Nuzul ini ialah perkataan bahasa Arab. Dari sudut bahasa, nuzul ini bermaksud turunnya daripada satu tempat yang tinggi ke tempat yang bawah. Daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nuzul ni memanglah daripada tinggi ke rendah. Tak ada orang kata dia turun daripada bawah ke atas. Waalaikumsalam Ustazah Puan Dr. Zanariah, ya, panggil doktor lah semua. Ya, sebab terima kasih kerana menonton. Boleh tekan share butang kawan-kawan lagi, ajak kawan-kawan lagi untuk menonton kuliah Ustazah pada tengah hari ni. So nuzul ni tadi kalau kita katakan ialah proses, ada proses yang berlaku. Iaitu proses yang apa? Penurunan daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Tak adalah kalau kita katakan turun itu turun daripada rendah ke tinggi. Kalau daripada rendah ke tinggi namanya ialah menaik. Jadi kalau kita tengok dari sudut bahasa sendiri, nuzul Quran itu telah menunjukkan proses penurunan Al-Quran daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Okey, tempat ni nanti Ustazah akan bincangkan selepas Ustazah tunjukkan ataupun bagi tahu dalil-dalil tentang penurunan Al-Quran. Secara umumnya, ya, penurunan Quran ini berlaku dalam dua proses. Kalau kita tadi turun tempat tinggi, ya, turun daripada tempat yang tinggi, ada dua marhalah lah, atau kita kata ada dua peringkat. Peringkat yang pertama atau proses yang pertama ialah penurunan Quran daripada langit, daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian proses yang kedua, dia turun lagi daripada Sama'id dunia, langit kedua, langit dunia, kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril. Itu yang kita kata turun. Sebab turun tu daripada Baitul Izzah kan, daripada Lauh Mahfuz. Bal huwa Quranun Majid fi Lauhin Mahfuz. Quran itu telah tersedia turun daripada Lauh Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia. Salam Ramadan, ya, Puan Mavi, Puan ni. Terima kasih kerana sudi menonton, ya. Puan boleh tolong share atau Tuan boleh tolong tekan butang share untuk kita sebarluaskan lagi ilmu ini. So kena faham yang jelas kat sini, ya. Kita baca Quran setiap hari ni, bulan Ramadan ni mungkin ada yang tahniah, ya, yang dah khatam Quran sekali, khatam Quran 2 kali dengan strategi masing-masing, ya. Strategi ni pun saya sukalah sebut sikit, ya. Sebab apa? Masing-masing ni baca Quran ada target, ada strategi. Sangat bagus sebab dalam kita punya kehidupan ni kita kena ada strategi, ada target. Mula ada target lah. Bila ada target, kita kena susun dengan strategi. Contohnya kita nak target Quran satu bulan Ramadan ni sekali. So macam mana caranya? Ada yang kata kalau bagi contoh, sebelum solat fardu 2 muka surat, ya, sebelum solat subuh 2 muka surat, selepas solat tu 2 muka surat. Jadi setiap kali lepas solat tu dapat 4 muka surat, habis 5 fardu dapat 20 muka surat, habislah 1 juzuk, dapat 30. Ada yang strateginya, targetnya, ya, bila targetnya satu Ramadan 1 kali khatam, itu strateginya dia susun pada setiap solat fardu. Ada yang targetnya untuk dapatkan 2 kali khatam. So kalau 2 kali khatam, dia akan susun pula sebelum solat fardu itu 1 juzuk, selepas solat tu 1 juzuk. Jadi dapat berapa juzuk? Kira dapat dalam 15 hari dapat 1 kali khatam, 15 hari lagi dapat 2 kali khatam. Terpulanglah kepada tuan-tuan perempuan yang menonton sekarang ini, apakah target dan strateginya dalam membaca Al-Quran. Di samping itu, ya, sepanjang kita baca Quran ini, kita kena jelas juga Quran ini bagaimana cara penurunannya, supaya bila kita jelas penurunannya, kita makin dekat dan memahami Al-Quran ini dan menghargai. Dia akan tengok, beritahulah apa hikmah-hikmah penurunan Al-Quran ini, supaya
di hujung kuliah kita ini semakin bertambahlah keimanan kita, kepercayaan kita kepada kitab yang mulia ini, kitab mukjizat yang diturunkan kepada Khatimul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi nuzul Quran tadi yang saya beritahu tadi, penurunannya ada dua proses. Ya, siapa yang menonton ni boleh type lah situ kan, ada dua proses. Ya, sebab kita dah tahu tadi nuzul yang saya beritahu bermaksud penurunan ataupun al-hubud, ya, maknanya dia turunkan proses itu daripada tinggi ke rendah. Dan daripada proses tinggi ke rendah ni kita tahu selalu tinggi ni benda yang kat atas. Jadi kalau saya beritahu tadi dua peringkat penurunan, yang tinggi yang pertama daripada Baitul Izzah kepada langit dunia. Itu turunnya secara jumlatan. Jumlatan ni maksudnya turun sekaligus. Jadi kena faham, ya, proses penurunan Quran ini ada dua tahap. Dan tahap ni tadi berlaku dalam dua keadaan, secara turun secara serentak jumlatan sekaligus, kemudian turun secara beransur-ansur. Ya, kalau tak ada whiteboard, kalau ada whiteboard boleh tulis. Ya, kalau sini kita bagus kita lukis nak. Pertama dia turun secara secara sekaligus. Secara sekaligus ini tadi dia akan turun daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Itu dia turun sekaligus. Satu kitab ni khusus. Kita jangan confuse, ya. Tuan-tuan puan-puan jangan confuse. Quran ini dia sebenarnya telah ready, tertulis, tersedia di Lauh Mahfuz dalam susunan yang sempurna. Janganlah kata Quran ni dia turun sikit-sikit beransur-ansur tapi dia tak siap dah, dah siap dah. Cuma dia turun secara sekaligus itu pada daripada Baitul Izzah ke langit dunia, itu sekaligus. Tetapi pada proses yang kedua, dia turun daripada langit dunia kepada Nabi SAW, itu secara beransur-ansur. Beransur-ansur atau kita namakan sebagai munajaman. Dalam bahasa Arabnya kita panggil munajaman. Munajaman ni kita kata beransur-ansur lah, sebab daripada kata najmun kan, dia berselerakkan. Okey, so saya ulang sekali lagi supaya kita jelas dalam bahasa yang mudah sangat ni kan. Waalaikumsalam, ya. Tuan Baharun pun ada menonton, insya-Allah tolong share, ya. Kita nak supaya ilmu kita ni dapat dikongsi oleh orang-orang yang menonton, ya, dan dapat juga berkenalan dengan orang-orang sahabat-sahabat kita di kuis, ya, pada Sri Putra kuis. Baik. Jadi saya recap balik sebenarnya, nak kena faham Quran ini nuzulnya, penurunannya ialah secara dua tahap, dua peringkat. Pertama secara sekaligus. Sekaligus ini turun daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Betul, ya. Jam dah ada whiteboard kita boleh tulis-tulis nak. Tapi inilah kita dah, ilmu ni kita sampaikan yang mana kita boleh faham. Tapi saya rasa jelas, mudahnya ada dua. Satu secara sekaligus daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian turun secara beransur-ansur pula daripada langit dunia ni, ya. Boleh tak dia turun sini satu tahap, dia turun kepada langit dunia sekaligus. Maknanya lengkaplah 30 juzuk tu. Kemudian daripada langit dunia nak turun pula kepada Nabi SAW, itu secara beransur-ansur, yang mana ada banyak khilaf lah. Cuma secara jumhurnya mengatakan bahawa turun secara beransur-ansur ini dalam tempoh 23 tahun. Dia kata 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah dan sebagainya. Waalaikumsalam, Ustazah Siti Solehah. Alhamdulillah boleh masuk joinnya. Ustazah Siti Solehah boleh tag, ya, kawan-kawan kita yang ada, yang sedang lagi ada kuliah kita pada tengah hari ni. Kawan-kawan yang tengah menonton tadi boleh tolong tag, ya, sahabat-sahabat kita, buat hashtag Alliance tu, tag kawan-kawan kita supaya mereka dapat notification untuk sama-sama menonton kuliah Zuhur kita yang ringkas pada tengah hari ini. Okay. So kita dah tahu tadi dia turun secara sekaligus daripada daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Langit dunia ini, ya, kalau nak jelas faham, ialah langit yang mana tahap terakhir lah. Sebelum daripada langit kan, dia ada langit terakhir yang sebelum sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit dunia ini jugalah kalau kita baca satu hadis kudusi yang mengatakan pada setiap 1/3 malam, Allah SWT akan turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya. Ini hadis qudsi, ya. Kalau ada hajat hambanya yang berminta hajat, dia akan tunaikan. Kalau ada minta untuk ada sesuatu yang minta diampunkan. Itu langit dunia. Langit dunia, langit yang terakhir batasnya untuk sampai kepada kita di dunia ini. Alhamdulillah, ya. Puan Nurul Ibtisam, Bukit Mahkota pun clear.
Alhamdulillah, cuaca pun baik hari ni bersempena dengan nuzul Quran. Ramai juga sahabat-sahabat yang ambil kesempatan untuk pergi beli baju raya ya. Ya, walaupun kita punya PKPB ni bersyarat tu ditangguhkan lagi, dipanjangkan lagi sampai 9 Jun ya. Tak ada hikmahnya, sesuatu tu ada hikmahnya. Okey. Saya kena faham. Boleh? Jelas? Kita ada 2 peringkat penurunan Al-Quran ni tadi, secara beransur-ansur, secara sekaligus, kemudian secara beransur-ansur 23 tahun. Kena faham jelas-jelas ni, sebab kita depan kita ni, katakanlah kita baca Quran kan, kita ada Quran ni depan ni kan, kita baca Quran depan kita kena kenal dulu. Macam kita beli kitab kan, kita beli mana-mana buku, kita tahu siapa pengarang dia, kita tahu dia dicetak bila, tahun cetakan, siapa pencetak dia. Sebab apa? Sebab kita nak tahu secara lebih tepat lagi bagaimana buku itu ditulis, siapa penulis. Begitu juga dengan Al-Quran yang kita baca ya. Bila kita baca Quran, kita kena jelas bagaimana Quran ini diturunkan secara khususlah berkaitan dengan tajuk hari ini. Okey, kalau ada soalan bolehlah tolong type kat tu, sambil-sambil tu saya mungkin boleh tolong jawab lah kalau ada soalan-soalan yang tak jelas tentang apa yang telah saya jelaskan tadi. Baik, so dalil kalau kita nak tengok dalil penurunan Al-Quran ini secara sekaligus tadi, ada 3 ayat daripada Al-Quran yang menjelaskan tentang dalil penurunan Al-Quran ini. Yang pertamanya daripada suratul Baqarah ayat 185, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayat yang memang familiar lah ya, yang kita selalu baca bila mana nak menunjukkan Al-Quran. Jadi ayat ni ditunjukkan apa? Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maknanya tak ada khilaf lah kalau nak kata bulan-bulan lain. Semua ulama sepakat berdasarkan dalil ini Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian ada dalil yang kedua daripada suratul Qadr. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadr ayat pertama. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Kita orang Melayu biasanya cakap apa? Malam Lailatul Qadar. Salam ya. Dr. Amy pun ada menonton kita pada hari ini. Terima kasih. Boleh tag lagi kawan-kawan ya untuk sebarluaskan ilmu ini. Jadi dalil yang pertama daripada suratul Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Terima kasih Dr. Zeti ya. Dekan FP kita pun ada ya. Sama-sama menonton. Terima kasih ya. Barakallahu fik. Dalil yang pertama daripada surah Baqarah beritahu bahawa Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Dalil yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan Quran ini diturunkan pada Lailatul Qadar. Orang Melayu cakap malam Lailatul Qadar dan malam Lailah lagi. Tak ada masalah. Ya, nak cakap malam Lailatul Qadar maksudnya sama. Dia berlaku pada waktu malam. Tak adalah Lailatul Qadar ni berlaku pada siang kan. Ya, yang kedua Lailatul Qadar. Yang ketiga ayat dalam suratul Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang berkat. Jadi kalau kita tengok 3 ni, kalau orang yang kurang jelas, dia akan berhadapan bahawa terdapat percanggahan ayat lah. Adakah ayat ni bercanggah? Satu kata Syahrul Ramadan kan? Satu lagi ayat kata pada malam Lailatul Qadar. Satu lagi kata pada ayat ni beritahu pada malam mubarakah. Sebenarnya tidak terdapat percanggahan pada ketiga-tiga dalil ini, kerana ulama telah menjelaskan bahawa ya, ulama tafsir, ulama ulum Quran seperti Manaqatan ya, Suyuti dan kemudian Zarkashi dan sebagainya menjelaskan bahawa tiga ayat ini sebenarnya menunjukkan satu waktu yang sama, iaitu pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar, dan bulan Ramadan Lailatul Qadar ini adalah malam yang berkat. Kalau kita 3 ayat tadi kan, Syahrul Ramadan allazi, surah Baqarah. Kemudian suratul Qadr fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian pada surah Ad-Dukhan ayat Lailah Mubarakah. Contohlah kalau Zah kata kan, kereta itu cantik, kereta itu besar, kereta itu mewah. Kita boleh maksudkan satu kereta je sebenarnya, bukanlah 3 kereta. Kita tengok kereta tu sebab apa, tengok contoh kereta sebab nampak kereta kat luar tu. Lama dah tak bergerak kereta tu. Siapa boleh komen ni ya, dah lama tak buat kereta. Dah 2 bulan lebih dah.
tuang minyak tak habis-habis lagi. Minyak murah sekarang ni tapi tak tuang-tuang sejak daripada PKP 18 Mac tu tak pernah tuang minyak. Dah setakat 10 km kan. Manalah nak habis minyak tu. Boleh komen kat bawah tu tengok betul ke minyak ni apa. Sekejap ya, Ustazah nak tengok sekejap dekat Facebook masjid ni ada tak saya punya. Sebab kadang-kadang live ni kita tak nampak dia punya live ni. Ya. Jadi kalau kita tengok kat sini dalam bukanlah bermaksud kita ni tak jelas lah. Bukan kata tiga dalil ni tadi bukan bermaksud tiga perbezaan mengenai penurunan Al-Quran, tak ya, tetapi lebih kepada persamaan yang ada pada malam tersebut, iaitu pada bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar memang berlaku pada bulan Ramadan. Tak ada Lailatul Qadar berlaku pada bulan Rejab, Syakban dan sebagainya kan, betul? Ya. Kemudian kita juga tahu bahawa bulan Lailatul Qadar itu, bulan Ramadan itu ialah bulan yang mubarakah, yang berkat. Macam tadi saya bagi contoh kereta kan, satu kereta kita boleh bagi 3 sifat yang berbeza. Bukanlah kita kata kereta tu cantik, kereta tu mewah, kereta tu besar, cantik, luas tu 3 kereta yang beza, tapi satu saja kita boleh gambarkan. Jadi 3 dalil ini tadi tidak menunjukkan perbezaan pun tentang penurunan Al-Quran. Jadi kalau saya nak bicarakan ya, kita beritahu bahawa kat sini ada 2 tahap penurunan Al-Quran. Jelas ya, 2 tahap, boleh komen ya. 2 tahap penurunan Quran secara sekaligus, kemudian secara beransur-ansur. Secara sekaligus tadi dah beritahu pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar, dan kemudian pada malam yang berkat. 3 ciri-ciri dia. Kemudian penurunan ini secara sekaligus ini mempunyai hikmahnya dan membezakan. Yang menariknya, poinnya kat sini ialah dia membezakan di antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab samawi yang lain seperti Taurat, Injil dan sebagainya. Kerana di sini kitab Quran ini dikatakan turun sekaligus sama dengan kitab-kitab Quran yang lain yang mana turunnya secara sekaligus. Maknanya dia samalah, tapi nanti bila kita tengok dia berturun secara beransur-ansur, kita akan nampak dia turun. Ini membezakan di antara kitab-kitab samawi yang lain. Okey. So kitab ini, bila Al-Quran ini diturunkan secara sekaligus, dia ada hikmahnya. Apakah hikmahnya? Yang pertama, memuliakan kedudukan Nabi SAW sebagai Nabi yang menerima Al-Quran ini. Membezakan dia di antara Nabi-Nabi yang lain, ya, antara Nabi dan khususnya kepada Nabi Musa AS yang menerima kitab Taurat. Dan juga Nabi Isa yang menerima kitab Injil. Jadi kita boleh tahu kat sini bahawa kitab Al-Quran yang kita baca ni, tuan-tuan baca dah beberapa hari kita baca Quran ni, walaupun kita tahu setiap hari sebenarnya di luar Ramadan pun kita kena baca Al-Quran. Ada baca Quran ni, saya iklan sikit lah keluar kan. Kalau kita baca Quran ni sebenarnya ada 2 cara lah. Ada yang kata baca tilawah, ada baca tadabbur kan. Kalau kita target nak khatam Quran ni, kita kemungkinan kurang tadabbur. Kalau Ustazah lah peribadi, saya tak tahu dah yang lain kan. Kita nak cepat ni, sebab nak cepat ni kadang-kadang kita tak boleh nak teliti perkataan-perkataan dalam Quran tu. Tadabbur lah maksudnya kan. Jadi terpulanglah tuan-tuan perempuan macam mana baca ya. Kalau baca secara tilawah tu nak khatam, dia mungkin akan kurang. Tapi ambil masa jugalah, nasihat Ustazah, ambil masa juga dalam kita baca tu, kita tadabbur juga ayat-ayat yang sudah kita baca itu, 1 atau 2 ayat, supaya ada kesan impaknya dalam diri kita. Kadang-kadang kita ni bukan apa, betul kita nak cepat khatam Quran, tetapi kita tak tadabbur ayat tersebut, menyebabkan kurangnya penghayatan kita terhadap ayat tersebut. Saya tahu semua tuan-tuan perempuan ni membaca dengan jelas, membaca dengan tajuk yang baik kan. Jangan sampai langgar, tak nak cepat habis ni. Tak ada masalah sebenarnya kalau orang yang baru baca Quran ya, tak dapat baca dengan laju. Ada susah hati Ustazah tanya, Ustazah saya tak dapat khatam Quran bulan Ramadan ni sebab saya baca slow. Tak ada masalah ya, Ustazah yakin Allah tetap berikan ganjaran kepada orang yang baca Al-Quran. Dan saya tahu ada yang sudah sekarang ni 17-18 Ramadan sudah 2 kali khatam pun sudah ada yang khatam Quran ya, Alhamdulillah. Dan
kawan saya, sahabat saya lagi hebat, ada 3 saya rasa Quran dia. Satu Quran untuk ditilawah, satu Quran untuk dia tadabbur, satu Quran lagi untuk dia buat research lah kalau ada nak contoh conteng ke apa ke. Bagus ya, sebab kita pun sebenarnya ini pun isu menarik juga ya, nak cerita nuzul Quran, tapi bagaimana kita bermuamalah bermujamalah dengan Quran ni, kaifa nata'amal ma'al Quran ni kan, satu isu yang menarik juga. Saya ingat dekat Jabatan Quran Sunnah ada ajar ya, saya rasa Dr. Farid Ravi lah ya, kalau tak silap ya, start mengajar subjek kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Kitab utama dia pakai, tak silap saya, Dr. Yusuf Qardawi punya kitab. Imam Nawawi pun ada kitab ya, nata'amal ma'al Quran. Jadi kalau tadi susah bagi contoh, ada sahabat 3 Quran dia, kita ni banyak Quran. Ustazah ni apatah lagi kan, student ada hadiah Quran, kadang pergi masjid orang hadiah Quran. Quran lawa-lawa, ada contoh Quran tu dia siap balut dengan baldu-baldu kan. Yang kecil-kecil tu kadang susah sikit nak baca, tapi ada macam-macam saiz lah kalau pergi dapat hadiah tu kan. Yang sebesar-besarnya ada tu, yang besar tu besar 2 kali A4. Itu saya suka baca lah sebab dia besar ya. Dia kemudian ada terjemahan harfiahnya lagi. Yang sekecil-kecil ni lah, ni paling kecil lah ada. Ada kecil, ada sedang, kita banyak Quran. Jadi kalau gini ya, boleh tolong komen lah kalau setuju ke tak setuju. Cadangan ustazah ni, kita ada banyak Quran kat rumah tu, kita baca semua Quran gili-gili ya, supaya Quran itu tidak berabuk dan tak terbiar. Ada setengah tu cadangkan, kalau dah Quran tu tak terbaca, pergi letak wakafkan di masjid-masjid kan, pun okey juga, sebab ada orang yang boleh baca. Tapi kalau kita kat Quran ni kat rumah ada 5-6 Quran kita tu, kita gila. Quran ni untuk kita tilawah, Quran ni untuk kita tadabbur, Quran ni untuk kita baca hukum tajwid dia, jelaskan, untuk kita study, tengok ya dia punya huraian dan sebagainya. Banyak-banyak Quran kita rotate, buat rotation, gili-gili kita baca. Boleh ya? Baik. Ni tak ada komen dah ni, senyap je. Semua dengar dengan khusyuk dan tawaduk je. Okey. Baik, kalau kita bincangkan balik tadi, penurunan Quran ini secara serentak tadi ya, kena sampai. Zahir ni risau macam tak sampai je kadang cakap ni kan. 2 ya, dia turun secara sekaligus, kemudian dia turun secara berperingkat-peringkat, beransur-ansur. Yang sekaligus ni tadi diturunkan pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar, malam yang berkat. Dia turun pada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ni ialah malam yang istimewa. Nanti kalau 10 terakhir Ramadan nanti kita banyak membicarakan tentang Lailatul Qadar ya. Genap lah, ganjil lah, ada tanda-tanda dan sebagainya. Cuma kita kena usaha untuk dapatkan Lailatul Qadar, dan secara khususnya pada Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Quran. Hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui, kerana tidak diberitahu secara spesifik. Dan setiap bulan Ramadan itu dikatakanlah Lailatul Qadar itu turun secara berbeza-beza, berlakunya pada hari yang berbeza-beza. Ada yang kata pada malam yang ganjil kan. Kita kejarlah apapun pendapat para ulama itu, kita raikan ya, walaupun perbezaannya itu kadang-kala kita rasakan betul ataupun tidak, mereka sudah pun membuat kajian. Ya betul Nurin ya, berapa banyak Quran dekat rumah? Siapa yang nonton ni boleh tolong komen. Cuba kira sekarang ni saya bagi tugasan, tak habis lah ustazah ni kan, suka bagi tugasan. Doklah kita interaktif kan. Saya cakap seorang-seorang ni ya, cuba kira sekejap lagi berapa kali pergi kat rak tu, pergi kat tu kan. Quran ni kalau saya ni kan, bukan nak katalah contoh ya, contoh jangan kata riak, jangan, auzubillah, contoh kan. Akhirlah bulan Ramadan ni tak pergi mana, duduk kat rumah je ya. Jadi Quran tu macam almost everywhere lah. Takut riak ni. Auzubillah. Astagfirullah. Contoh. Sebab apa? Dia kadang-kadang kan kalau semayang tu mana dan lah. Kadang rasa semayang kat bilik. Bila nak masak dah turun bawah, tak naik atas dah kat bilik, semayang dekat dalam bilik bawah. Bila semayang kat bilik bawah tu kadang-kadang dah panas, keluar kat ruang tamu, semayang kat ruang tamu. Kan berjemaah kat ruang tamu kan, sebab sekarang ni tak ada surau dah, jadi semayang jemaah kat ruang tamu. Jadi kadang-kadang tu bila Quran tu duduk kat atas kan, kita semayang kat bawah. Tu hikmahnya banyak Quran kita guna ni. Jadi kita tengok, kita pusing je kat semayang sebelah tu, ada Quran dah, capai ambil baca.
Semayang kat bilik bawah kan, ada Quran. Sebab apa? Bukan nak kata selalu baca Quran, tak, nak maksimumkan penggunaan Al-Quran. Orang suka hadiahkan Quran kat kita, tapi betul ya Syaza, ya boleh supaya kita dapat amalkan apa yang cadangan ni. Sebab apa? Orang suka hadiahkan Quran kat kita, tapi kesian juga orang tu tak dapat pahala Quran yang dia bagi tu. Sebab apa? Kita tak baca Quran tu. Gile-gile lah, gile-gile, baca sini, baca kan, bulan ni baca Quran ni, boleh juga minggu ni baca Quran ni. Kemudian cuma kita kadang-kadang kita kena cekap lah berhenti kat mana tu, nak kena tahu kita berhenti kat mana supaya kita boleh sambung. Tapi kalau Quran tu kita guna untuk tadabbur saja, mungkin kita boleh sambung di tempat yang berbeza. Kita baca untuk tilawah, ada satu Quran untuk kita tilawah. Dulu masa saya belajar tak berapa nak tak berapa nak kaya tak berapa nak kaya ni, maknanya tak berapa nak mewah. Quran satu je, satu tu je lah Quran tu ada kat atas tu, hancur lunyai lah Quran tu. Sebab itu je lah orang kata yang kita ada dan kita gunalah untuk ya haji, boleh Tuan Haji gunakan ya. Cuba sekarang ni task pertamanya, tugasan pertamanya sebenarnya dengan kuliah Ustazah ni kan, nak cerita pasal banyaknya Quran kita ada ni. Tahu dah sebenarnya mudah je. Ustazah punya kuliah tadi nak beritahu Quran ni diturunkan 2 peringkat. Satu secara sekaligus, daripada langit kepada langit dunia kan. Hikmahnya nak menunjukkan perbezaan kemuliaan Nabi daripada berbeza dengan Nabi-Nabi lain yang menerima kitab. Kemudian yang kedua diturunkan secara beransur-ansur. Beransur-ansur ni mudah, ringkas saja. Secara selama 23 tahun kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Okay. So penurunannya secara beransur-ansur ini pula sebenarnya ada hikmahnya. Ya, kenapa diturunkan beransur-ansur berbeza daripada kitab yang lain. Kalau kita kata Taurat, Injil, Zabur, itu diturunkan straight je daripada langit, daripada Allah SWT, turun terus kepada Nabi yang ditaklifkan tadi ya, sama Nabi Daud, Musa dan Isa, diturunkan sekaligus kepada mereka tanpa perantaraan. Manakala Quran ini istimewanya yang kita baca ini diturunkan daripada langit dunia ni tadi kepada Nabi SAW beransur-ansur 23 tahun, sikit-sikit melalui Jibril alaihissalam. Ada 2 sebab. Pertama, hikmahnya diturunkan beransur-ansur ialah untuk menetapkan, meneguhkan hati Nabi SAW, sebab setiap kali ayat ini diturunkan itu mempunyai tanggungjawab, mempunyai tugasan, mempunyai hukum yang berat untuk dilaksanakan. Quran yang thaqilah kan, dalam Quran kata apa? Quran ini berat sebenarnya sebab ada tanggungjawab yang berat, ada hukum hakam, ada kefarduan, ada isu akidah, ada asal nubuah, sangat berat. Jadi tidak dengan kebijaksanaan Allah SWT yang maha bijaksana, yang maha pengasih dan penyayang, dia tidak diturunkan sekaligus kerana tidak mampu Nabi SAW untuk menanggung keseluruhan Al-Quran, berbeza dengan kitab yang lain. 2 saja. Yang pertama tadi sebab nak menguatkan hati Nabi SAW, memudahkan Nabi SAW menerima Al-Quran, dan sebenarnya juga memudahkan disampaikan kepada manusia secara beransur-ansur. Ya, saya selalu beritahu dalam kelas, bayangkan kalau Quran ni ya, 30 juzuk ni 114 surah, 6,000 lebih perkataan turun terus pada kita. Berkat kita pada Nabi SAW, macam mana pula nak disampaikan setiap satu ayat dalam Quran ini, hukumnya ya. Kalau kita tengok hukum haji, hukum puasa, hukum apa, cuba tonton komen kat sini ya. Bayangkan macam mana Quran ini nak diturunkan sekaligus. Itu Allah Ta'ala maha bijaksana, hebatnya bagi tahu turun sikit-sikit supaya kamu ni Nabi Muhammad SAW dan umat kamu boleh menerimanya, mengamalkannya secara beransur-ansur. Ni student ada yang dengar ni kan, student-student yang ada dengar tak? Kalau kita belajar pun ada berapa semester untuk degree? 4 tahun 8 semester. Dalam 4 tahun 8 semester tu pun kita turun, ya betul Zawar Ramizah, munajaman, turun secara beransur-ansur. Jadi beransur-ansur ni sebenarnya dalam kehidupan kita pun Allah Ta'ala dah tunjukkan daripada perunan Al-Quran secara beransur-ansur. Dalam kehidupan kita pun kita buat suatu benda tu pun secara beransur-ansur. Tadi saya bagi contoh kan, kalau kita ada 4 tahun belajar, 8 semester degree, 1 semester belajar subjek ni dulu. Dalam 1 semester tu pun beransur-ansur 14 minggu. Setuju tak setuju? Kalau setuju boleh tekan butang like banyak-banyak kat situ, butang love kat situ. Sebab apa?
8 semester, 4 tahun belajar. Ni saya bagi contoh student lah kan. Kalau ada student yang dengar ni, satu semester tu pun dia bagi kepada 14 minggu. Nak 14 minggu tu pun satu minggu belajar satu bab. Kalau satu kitab ulum Quran tu nak belajar satu semester, satu hari je pun tamat. Memanglah tergolek lah kamu semua belajar nak. Tu semester 2 belajar lagi, semester 3 sampai tamat. Dan setiap semester disusun setiap jam, setiap semester ada 14 minggu, satu minggu ada 5 hari, satu hari disusun lagi kuliahnya, tutorialnya, semuanya secara beransur-ansur. Itu secara analogi mudah nak beritahu bagaimana Quran ini diturunkan supaya kita lebih mudah untuk menerimanya secara berperingkat-peringkat. Yang keduanya, kita nak beritahu bahawa Quran ini diturunkan melalui perantaraan Jibril, berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain maksudnya kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Nurin ni sebab apa kita kena belajar slow. Macam nak belajar buat kuih kan. Sekarang tengah buat kek ya, kuih sampret ke apa. Belajar yang perlahan dulu, sikit-sikit dulu. Jangan terus belajar buat apa biskut Calabaut. Ustazah pun tahu juga ya Calabaut. Surah dah azan. Okey, kita teruskan sikit je lagi sementara masuk azan ni. Baik, jadi kalau kita tengok kat sini diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Di sini apa hikmahnya? Supaya memelihara Al-Quran itu daripada diselewengkan. Quran ini dipelihara ya. Boleh tengoklah, saya nak ringkaskan saja sebenarnya. Kalau tengok cerita dalam surah Al-Jin, bagaimana Quran itu bila nak diturunkan, dipelihara, dijaga daripada dicuri dengar oleh syaitan-syaitan yang selalunya mendengar curi wahyu daripada langit, khabar minas sama'. Jadi kalau kita tengok Jibril ini bila nak turun saja, Jibril alaihissalam akan menghadap Allah SWT. Allah Ta'ala akan menyampaikan Quran itu, dan Jibril sendiri akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahulah macam mana Nabi Muhammad tu bila sampai je Quran, berpeluhlah, pengsan dan sebagainya kan. Cuma Nabi Muhammad SAW bila menerima Al-Quran tidak dalam keadaan dia tidur, dalam keadaan yang sedar. Dia sedar. Banyaklah sebenarnya perbahasan mengenai ulum Quran ini ataupun ilmu berkaitan Quran. Ini hanya satu juzuk saja daripada pemahaman mengenai Al-Quran. Cumanya tajuk ini sangat umum, sangat apa kita panggil umum ataupun sangat perlu difahami kerana dia sangat dekat dengan Ramadan, iaitu adanya satu hari dalam bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Dan kita secara tidak ada khilaf je mengatakan bahawa 17 Ramadan. Walaupun adalah banyak perbahasan, tetapi kita ambil yang jumhur 17 Ramadan. Okay, so setakat ini dulu saya rasa kuliah saya pada tengah hari ini ya. Dan tadi saya bagi tugasan apa? Masing-masing lepas ni insya-Allah pergi kepada rak buku masing-masing satu rumah. Hari ni tak ada apa-apa kan? Patut semalam lah. Semalam hari yang paling kadang-kadang kita punya kuliah ni ada macam-macam ustaz kan, daripada satu Ramadan dan sebagainya, tak ada masalah. Mungkin ilmu ini kita tahu lambat tapi tak ada masalah. Yang penting kita nak konsisten untuk mengamalkannya. Pergi cari kat rumah, kumpulkan bagi anak-anak semua, kumpulkan semua Quran yang ada dalam rumah. Kadang-kadang kita tak perasan ya, dekat rak buku tu ada terselit-selit dalam buku, dalam mana. Kadang-kadang Quran ni betul ya, kalau macam bonda saya, ibu saya, ada Quran yang best itu je lah yang dibaca. Kan, ada Quran yang best kan, kita suka Quran tu je kita baca. Kadang ada orang bagi apa semua kan, kita tak nak baca dah. Sebab apa? Quran tu kita tak biasa baca, tak suka. Kalau dah rasa tak suka, bukan tak suka, tak baik kata tak suka, kita tak prefer kan. Kalau macam Ustazah ni Quran kecil-kecil ni guna untuk buat apa kita panggil, cari-cari dalil. Kita ada asbab lah. Kita kena wujudkan sebab untuk kita rujuk kepada Quran tu. Maksudnya kita sendiri yang cari point untuk kita rujuk Quran tu. Quran ni sedap untuk kita baca. Quran ni tak boleh tak apa nak guna sangat sebab kecil. Kalau ikut susah ni Quran ni kan kecil ni, tapi ada dalam ni meja study ni sebab apa? Sebab Quran ni kita guna untuk kita cari dari dalil. Quran yang besar sikit untuk kita baca. Quran yang ni kalau kita ada ramai anak kat rumah lagi senang. Seorang bagi dua baca. Mesti ada. Cari ya berapa banyak Quran yang ada kat rumah dan cuba kenal pasti Quran mana yang tak pernah dibaca, tak pernah dibuka, dan bolehlah kita
mulakan membaca ataupun meraihkan Quran-Quran yang ada di rumah kita. Betul ya Ustaz Muhammad ya, Tuan Muhammad pun kata Badi'uz Zaman. Betul, kadang kita ni ada satu Quran tu memang kita sedap baca, itu je lah kita baca. Jadi sekarang ni boleh gila-gila. Mungkin Quran ini kita baca sebagai tilawah, Quran ni kita baca sebagai tadabbur. Tadabbur ni eloknya yang ada makna. Kan ada makna. Saya kalau baca Quran, Ustazah kalau baca Quran untuk tilawah, memang secara peribadilah saya kurang baca yang ada terjemahan di bawahnya atau di tepinya. Sebab apa? Kadang-kadang dia distract saya punya pembacaan. Sebab bila kita baca tu, kalau saya baca Quran tu, dia ada terjemahan tu, dia ada perasaan untuk kita rujuk. Tu kadang-kadang bila baca tu jadi slow. Sebab apa? Bila baca tu kan, ini apa maksud ayat ni ya? Dia cakap apa sebenarnya, Allah nak beritahu apa? So, pergi rujuk sebelah. Ya, ada satu Quran tu yang saya ingat masjid mana bagi ustazah tu, dia ada terjemahan perkata pula bawah tu. Jadi kita baca itu untuk tadabbur tu kita okey baca. Tapi kalau tilawah tu kadang-kadang dia distract, dia terganggu juga. Sebab kita baca, kita nampak perkataan bawah tu, kita baca. Kita tertengok dan dia terstop lama. Sebab proses tadabbur ni dia akan masuk kepada tafahum, tajawud, tasaul kan, bertanya, berjawab. Itu jadi lama tu. Untuk tilawah Quran dalam bulan Ramadan ni nak cepat khatam ni mungkinlah ya, mungkin tak sesuai. Kadang-kadang dia terstop lama sikit. Okey. Setakat itu dululah saya kata perkongsian hari ni. Secara recapnya kena jelaslah penggunaan Quran ini secara beransur-ansur, yang lebih utamanya kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril, dan kita ni sangat bertuah kerana menerima Al-Quran yang telah terpelihara, tidak diselewengkan sampailah kepada hari kiamat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ya, Allah Ta'ala menurunkan Quran, dia juga berjanji untuk memeliharanya. Ayat ni pun nak bincang pun panjang sebenarnya. Lahafizun ya. Kenapa? Okey, tugasan yang kedua. Sila cari. Ya, atas sambung kuliah akan datang. Kenapa Allah pelihara Al-Quran tak seperti Allah Ta'ala memelihara kitab-kitab samawi yang lain. Sedangkan kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil itu pun diturunkan oleh Allah SWT, daripada Allah SWT. Tapi kenapa Allah Ta'ala suruh manusia yang memelihara dia turun tu? Okey. Yang ni tak, Allah kata aku yang turunkan, aku yang jaga, dikawal lagi melalui Jibril. Jibril barulah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun ada hikmah-hikmahnya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh sambung lagi ya. Sebab apa? Mengenali Al-Quran merupakan satu tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Ni baru satu juzuk je Ustazah beritahu ya. Kita kenal Quran melalui penurunan Quran, merupakan satu juzuk sahaja lagi supaya kita makin dekat dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bila kita kenal Al-Quran, kita makin cinta kepada Al-Quran, dan satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu memberikan kesan kepada kita walaupun kadang-kadang kita tak faham apakah yang dimaksudkan dengan ayat Al-Quran itu. Wallahi sampai sekarang ni bila kita membaca tafsiran, ulama tafsir banyak lagi berijtihad tentang maksud-maksud Al-Quran tersebut. Nampak ya, proses itu tetap berlaku. Okey, semoga perkongsian Ustazah pada tengah hari ini bermanfaat. Saya doakan semua yang mendengar ya pada tengah hari ini diberikan kesihatan oleh Allah SWT, kegembiraan ya, dan juga menjalani baki-baki ibadah bulan Ramadan kita dengan lebih berimpak ya, berimpak dan juga bermanfaat kepada seluruh umat Islam. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton ya. Ustazah akhiri dengan saya minta maaf dulu kalau ada kekurangan ya, kesilapan ya, ketidakfahaman dan sebagainya. Setakat ni tak ada soalan-soalan. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Masjid Al-Azhar Quiz kerana memberikan kesempatan untuk saya memberikan ataupun menyampaikan kuliah pada tengah hari ini. Terima kasih.